ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita melafazkan setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala limpah kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan pada hari ini insya-Allah, pada malam ni insya-Allah, sambungan daripada pengajian kitab Bugyatul Tullab pada bicara hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Pada malam ni kita mula lambat sikit kerana sakit perut. Ya noh. Sambungan daripada muka surat 114. Muka surat 114. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan demikian lagi sunat imsak. Imsak ni maknanya tahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Seseorang tu dia tak puasa, tapi sunat dia imsak. Sunat dia tahan diri daripada makan dan minum. Seperti mana bagi perempuan yang suci pada haid pada siang hari, walaupun dia tidak berpuasa, tetapi sunat dia imsak, mana menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, makan, minum dan sebagainya, kerana menghormati bulan Ramadan. Kemudian kata musannif, dan demikian lagi sunat imsak bagi yang sakit dan yang musafir, yang hilang safarnya, yang habis safarnya dan sakitnya orang, kemudian daripada berbuka puasa. Sebab apa? Kerana menghormati bagi waktu, yakni waktu ni lah, waktu berpuasa di bulan Ramadan. Fahamnya, walaupun kita tidak boleh berpuasa, tetapi sunatnya imsak, tahan diri daripada makan dan minum. Sebab apa? Kerana nak menghormati bulan Ramadan. Itu saja nah. Habis. Dan wajib imsak itu tertentu pada bulan Ramadan juga, maka tiada wajib imsak pada puasa nazar dan qada dan yang lain daripada keduanya, nazar dan qada. Ni wajib imsak. Contohnya kita berpuasa, kemudian termandi, termasuk air dalam hidung dan telinga, terbatal puasa. Ketika tu wajib seseorang tu imsak, tahan diri. Bukan kata dah masuk air kot telinga, masuk air kot hidung, kita pun boleh makan nasi macam biasa. Tak boleh. Kena imsak, wajib itu. Kata wajib tu yakni pada puasa Ramadan sahaja. Ada pun puasa nazar, puasa qada, itu tak wajib imsak.
maka wajib imsak atas orang yang berbuka puasa, yakni berbuka puasa Ramadan dengan tiada uzur, dan orang yang lupa akan niat pada malam, dan orang yang zon akan malam, kemudian maka nyata siangnya malam, dan orang yang berbuka pada hari Syak, kemudian maka nyata keadaannya hari yang tersebut, kerana hari itu daripada Ramadan. Semua apa pada orang yang berbuka puasa dengan tiada uzur. Apa itu? Jadi hak disebut tadi, orang yang berbuka puasa dengan tiada uzur, orang yang lupa akan niat pada malam, orang yang zan akan malam kemudian maka nyata siang, orang yang berbuka pada hari Syak kemudian maka nyata keadaan hari itu bulan Ramadan, mereka semua wajib imsak, mana wajib menahan diri. Bukan kata boleh makan nasi, boleh minum air ikut suka. Contoh kita kata esok kita kata puasa bulan Ramadan, gitu. Kemudian maka kita pun terlupa niat pada malam ni. Jadi esok nak puasa macam mana? Kita terlupa niat, sedar dah masuk waktu subuh dah. Malam tak niat siap-siap sebelum tidur, ingat nak niat waktu sahur lah. Sahur tak jaga, sedar-sedar dah waktu subuh dah. Maka tak habis niat lah, sebab puasa fardu ni dia sebelum terbit fajar sadiq. Ketika tu maka wajib dia imsak, walaupun dia tak berpuasa dengan sebab dia tak niat, tetapi wajib dia kena imsak, mana kena tahan diri daripada makan dan juga minum dan perkara yang membatalkan puasa itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana menghormati waktunya bulan Ramadan, dan diketahui daripada yang demikian itu, kata wajib imsak atas orang yang berbuka puasa hingga akhir. Orang yang imsak itu tiada dalam puasa pada syarak, dan diketahui daripada yang demikian itu wajib imsak, ataupun demikian huraian yang tersebut. Orang yang imsak, bahawasanya orang yang imsak itu mana? Bahawasanya orang yang imsak itu tiada di dalam puasa pada syarak, dan jika diberi pahala ia orang imsak tu. Sebab imsak itu sekalipun mana dia tak puasa, sekalipun diberi pahala dengan sebab dia tahan. Dia kena qada. Dia kata dah imsak tak payah puasa, tak payah qada, dah kena qada sebab dia bukan puasa, cuma imsak. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, mas'alatun hazihi mas'alatun, ini satu masalah. Khabar mubtada mahzuf. Ni telangkau apa ni? Telangkau. Dan jika ia seorang mengerjakan suatu yang ditegah, tiada lazim atas nyonya seorang suatu jua. Lagu tu suatu jua pun tu. Lagu ni. Dan jika ia seorang yang imsak tadi tu, mengerjakan suatu yang ditegah,
Jawab dia tiada lazim atasnya, tiada wajib atasnya suatu jua pun daripada kafarah dan lainnya. Dan jika ia seorang yang imsak tu mengerjakan suatu yang ditegah, tiada lazim atasnya seorang suatu jua pun daripada kafarah dan lainnya, melainkan dosa nyonya orang tu jua. Contoh orang imsak tadi, dia tak puasa lah, dia tak niat pada malam hari, kemudian sedar tu dah waktu subuh dah, maka dia tak berpuasa sebab tak niat. Lagu mana dia wajib imsak? Ketika dia imsak tu, dia ada melakukan perkara-perkara yang tegah tadi. Contohnya dia berjima. Adakah dikenakan kafarah? Tidak dikenakan kafarah, bahkan hanya haram dan berdosa saja. Sebab orang puasa. Habis. Mas'alatun hazihi mas'alatun, ini satu masalah. Sunat bagi orang yang berbuka puasa dengan uzur itu, seperti sakit, seperti musafir, menyegera akan qadanya seorang serta berturut-turut, supaya segera lepas zimmahnya, tubuhnya seorang daripada keberatan, yakni tuntutan syara. Sunat. Contoh kita kata dia sakit, sakit gaut, 3 hari sakit gaut, nak puasa tak boleh sebab nak makan ubat. Maka apabila dia nak qada, sunat dia segera qada secara berturut-turut, supaya lepas zimmah tubuh dia daripada keberatan, yakni daripada tuntutan syara. Gitu. Allah Akbar. Kemudian kata musannif, dan wajib menyegerakan qada serta berturut-turut, supaya keluar ia seorang daripada maksiat. Wajib tu atas orang yang berbuka puasa dengan tiada uzur. Saja-saja tak puasa, malah orang puasa dia masak Maggi di pondok, orang puasa dia masak satin di pondok. Tu hak ni wajib dia kena qada dengan bersegera. Yang tadi tu dia berbuka dengan uzur, itu sunat dia qada dengan segera. Itu beza dah. Habis. Faslun fi sunanis saumi wa makruhati. Ini masuk pada tajuk lain lah, atau fasal yang lain. Faslun ay hadha faslun fi sunanina fi bayani sunanis saumi wa makruhatihi. Ini suatu fasal pada menyatakan segala sunat yang dikerjakan pada puasa, di dalam puasa, pada puasa, di dalam puasa, dan segala makruh orang yang puasa mengerjakan dia akan segala makruh tu. Kata musannif, dan sunat bagi orang yang hendak puasa itu ia orang yang hendak puasa memakan sahur. Sunat bagi orang yang nak berpuasa, orang yang hendak berpuasa, sunat dia bersahur. Bukan wajib tapi sunat. Tu sunat. Dia jangan lepas sunat. Habis malas pun bangun juga dah minum ais jukri. Kalau di pondok lu minum baca teh, roti mayat pak sagi. Jadi tak apa makan kurma dah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Yakni makan sahurlah kamu, maka kerana bahawasanya di dalam makan sahur itu padanya makan sahur barakah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ni makan sahur kita di pondok pada tahun-tahun yang sudah, alhamdulillah buka puasa semua disponsor
oleh penyumbang pada tahun ni tak dapat merasa lah. Kita pakat puasa di rumah lah berkali ni. PKP lanjut. Terus setakat 28 pun dilanjut lagi nah. Sahur masak sendiri. Pondok nu masak sahur, pondok ni masak sahur. Ada pondok yang bangun juga minum air kemudian bikin pun ada nah. Ada juga lagu tu. Itu. Habislah nikmat tu nah. Dia seronok buka puasa ramai-ramai nah. Tahun ni kita tak buka puasa ramai-ramai dah lah. Riwayat Bukhari dan Muslim dan riwayat yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu bi ta'amis sahuri ala siyamin nahari wa bi qailulatin nahari ala qiyamil layli. Ista'inu bi ta'amis sahuri ala siyamin nahari wa biqailulatin nahari ala qiyamil layli. Yakni minta tolong kamu dengan makan sahur atas puasa siang hari dan apa dah dengan dan dengan tidur pada waktu qailulah pada siang hari, atas berjaga pada malam, yakni beribadah pada malam kerana sembahyang. Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dan Ibnu Abbas. Hadis tadi itu di antara dalil yang didatangkan oleh musannif menyatakan sunat kita bersahur. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan masuk waktu sahur dengan masuk setengah malam yang kedua, nisfu yang kedua, masuk dah waktu untuk bersahur. Tapi sunatnya sahur ni dilewat-lewatkan. Itu kita sahur pukul 4 pagi baru sahur dah. Sebab nak makan banyak dia. Tu 4 sampai pukul apa? Pukul 5.30 makan. Awak apa kata nak 4 katung pun saya awak nah. Kau tahu berapa baluk dia? Tu. Hak tu dulu. Dan sunat sahur dengan makan tamar, dan hasil sunat sahur itu dengan dengan dinamakan makanan jikalau sedikit, dan dengan minum air, dan jikalau seteguk sekalipun. Maknanya nama sahur lah tu. Itu Ustaz sebut tadi, paling-paling tak ada pun tengok di atas dapur pondok tu nah, adalah roti skup tu, makan tu jadilah. Biskut tu makan yang tu pun jadilah nah. Ada sekeping pun jadilah sunat. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Tasahharu walau bijur'ati ma'in, yakni makan sahurlah kamu, dan jikalau dengan minum air seteguk sekalipun. Riwayat Ibnu Hibban. Riwayat Ibnu Hibban. Itu habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mas sahurul mu'mini at-tamru. Ni'mas sahurul mu'mini at-tamru, yakni sebaik-baik sahur mukmin itu kurma. Dan lagi sunat mentakhirkan sahur. Ni yang tak sebut ni. Sunat mentakhirkan, melambatkan sahur, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajalu fitra wa akharu sahura. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu fitra wa akharu as-sahura, yakni sentiasa segala manusia dengan kebajikan selama ada mereka itu manusia menyegera akan berbuka puasa,
dan mentakhirkan sahur riwayat Imam Ahmad dan riwayat hadis yang sahih. Tu riwayat Imam Ahmad dah gitu nah. Jadi ini dalil. Di bulan puasa sunat lambatkan sahur, bersegera berbuka. Sunat lambatkan sahur. Lambatkan sahur, melewatkan sahur kan. Kita kata lagi 15 minit nak masuk waktu subuh tu, eloklah makan sahur. Bukan makan banyak pun itu. Kemudian berbuka pula sunat menyegerakan berbuka. Masuk saja waktu baca doa makanlah. Macam kita di pondok ni, kita tak kisah setengah pondok dia makan kurma lu semaya maghrib, barulah apa dia? Barulah makan nasi, makan kuih-kuih tu. Kita sini habis makan kuih pun makan, kurma pun makan, nasi makan, baru semaya. Supaya apa? Supaya semayan lagi tenang. Sebab kita buat dah 10 minit je habis makan nasi kan. Dah nak semayan tu. Jadi semayan pun dalam keadaan tenang. Hati tu tak mikir pada makanan dah. Kalau makan kurma dulu semayan maghrib, kita budak pondok kan sohek tak khusyuk dia. Dia ingat nasi tu. Jadi kita makan nasi dulu supaya apa? Supaya kita semayan dalam keadaan tenang. Dan riwayat hadis yang sahih bahawasanya berkata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan sahur kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bangkit kami. Kemudian daripada makan sahur, kemudian daripada makan sahur, bangkit kami kepada sembahyang subuh, dan adalah kira-kira barang antara sahur dan sembahyang itu qadar 50 ayat. Bukan lama. Macam saat tadi lebih kurang 15 minit kan. 15 minit je lah. Itu kita tu dia sahur ke 4 pagi. Tu dahsyat kan. Makan sungguh. Minum air pun 1 jam kita seorang. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan adalah zahir daripada riwayat Ibnu. Itu. Tak kenal tu dah. Dia riwayat Ibnu Majah. Dia lagu ni. Dan adalah zahir daripada riwayat hadis yang sahih. Lagu tu. Bukan Ibnu Majah tu. La'alla sawa. Dan adalah zahir daripada riwayat hadis yang sahih, mendhabitkan bagi qadar yang hasil dengan dia, dengan qadar sunat mentakhirkan sahur. Tadi dia kata berapa? Qadar 50 ayat. Qadar 50 ayat. Ijah kan? Dan adalah zahir dari riwayat Ibnu Majah. Yang betulnya la'alla sawabnya. Jangan padam itu kita tanda je. Dan adalah zahir daripada riwayat hadis yang sahih, mendhabitkan bagi qadar yang hasil dengan dia qadar sunat mentakhirkan sahur, yakni qadar berapa? Qadarnya 50 ayat. Mana tak lama lah. Kalau kita lagi jam kan lebih kurang 10 minit kan. Cuba baca lebih kurang 15 minit kan. Sambil tak? Sambil dia baca Quran, tanya dia. Bermula hikmah sunat mentakhirkan sahur itu. Apa hikmahnya? Supaya menghasilkan kuat berbuat ibadah, dan supaya menyalahi bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Itu hikmah dah. Hikmah dah supaya kuat berbuat ibadah dan supaya menyalahi bagi kaum Yahudi dan Nasrani. Dan tempat sunat mentakhirkan sahur itu selama tiada jatuh ia seorang pada syak terbit fajar. Lagi makan-makan awam subuh paharu. Dan jika syak ia seorang pada yang demikian itu terbit fajar, maka tiada sunat mentakhirkan sahur, hanya terutama ia seorang meninggalkan dia akan mentakhirkan tu. Habis.
Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka illa ma yuribuka. Da' ma yuribuka illa ma yuribuka. yakni tinggal olehmu akan barang yang menjatuhkan dikau pada syak kepada barang yang tiada menjatuh ia barang akan dikau pada syak. Dan sunat menyegerakan berbuka puasa apabila yakin ia seorang akan masuk matahari, tenggelam matahari, masuk waktu berbuka. Sunat dia segera, supaya ustaz tadi kita di sini masuk waktu makan semua tu senang Dan sunat mendahulukan berbuka daripada sembahyang maghrib. Makanlah dulu. Makan dulu. Ni dah kalau nak sembahyang maghrib, makan tu. Kerana ada tersebutlah hadis yang sahih, apabila adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa, tiada ia Nabi sembahyang maghrib hingga dibawa kepadanya Nabi rutak dan air, maka berbukalah ia Nabi dengan air tadi. Bawa mai rutak, bawa mai air. Kita senang, kita ni hak duk pondok ni kalau kat makan tamah tak jadi kat minum air sedekah tadi. Kita makan ambil kenyang dulu supaya makan lagi tak ingat dah macam hak ustaz sebut tadi dah. Lagipun kita makan ustaz tu tengok qadar masa dah lebih kurang dalam 10 minit jadi taklah makan masa yang panjang sangat makan nasi sebukuh bukannya lama mana mana ada orang makan sampai 15 minit makan nasi. Makan sambil menyembang lambat sungguh itu. Dan lagi sabdanya Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah, yakni sentiasa segala manusia dengan kebajikan selama ada mereka itu manusia menyegerakan berbuka. Habis. Adapun ini muqabil, adapun jika tiada yakin akan masuk matahari, tadi dia kata sunat segera muqabil. Adapun jika tiada yakin akan masuk matahari, tenggelam matahari, seperti ada ia seorang zon dengan ijtihadnya seorang akan masuk matahari, maka tiadalah sunat baginya seorang menyegerakan berbuka bagi yakin itu. Tetapi haram menyegerakan dia akan berbuka serta syak akan masuk, akan tenggelam matahari. Dan makruh bagi orang yang yakin akan masuk matahari ia orang mentakhirkan berbuka jika diiktikadkan ada dalamnya yang mentakhirkan berbuka fadilat. Dan jika tiada diiktikadkannya seorang seperti yang demikian itu, yakni ada di dalamnya fadilat, maka tiada mengapa. Kata makruh tu dia etika kata kalau lagi buka lambat lagi pahala lebih. Tu makruh. Tapi kalau lah tak etika lagu tu tak mengapalah. Tapi yang sunat nak cerita sunatnya segera berbuka. Masuk waktunya segera berbuka. Itulah yang paling baik. Balah. Kemudian kata dan sunat berbuka puasa. Jadi nak buka puasa ni dengan apa? Paling afdal kuat daun ataupun curut. Esok kita cerita bahas tu. Sunat buka dengan apa tu buka dengan teh tarik juga. Ataupun dengan apa? Mutabak. Tahun ni tak ada mutabak tadi. Tak ada mutabak. Jadi insya-Allah lah esok pula kita sambung. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni dapat kita sama-sama manfaatkan ataupun amalkan ketika mana kita menjalani ibadah puasa.
yang tak lama lagi lah, lagi beberapa hari lagi lah, lebih kurang 13 hari je, lebih kurang 13 hari lagi dah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan puasa kita pada tahun ni lebih baik daripada puasa-puasa pada tahun-tahun yang sebelumnya. Pada sebab tahun ni kita tak boleh keluar pergi mana kan. Jadi duduk dalam rumah, tak tengok banyak maksiat, tidak pergi bazar Ramadan kan. Orang lain beli cucu dah, kita tengok cucu dah. Jadi mata kita tu banyak terdedah kepada maksiat. Jadi tahun ni insyaAllah lah dah tak boleh pergi mana dah. Sembahyang je, main tarawih pun 20 rakaat dah, dah tak boleh pergi tu. Dah main tarawih dah 8 rakaat je. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.